9 maksud jenama popular Jepun. Jenama Jepun berada di mana-mana saja, cukup popular di kalangan masyarakat kita. Ada banyak kisah menarik berkenaan bagaimana nama-nama ini terhasil. Ada yang mendapat ilham secara spontan, ada yang mengambil inspirasi dari bahasa berbeza. Tanpa membuang masa, mari kita kenali 9 maksud jenama popular Jepun yang ada. Nombor 9, Shokubutsu. Mesti ramai suka sabun mandian Shokubutsu kan? Selepas pengenalannya, jenama ini terus menjadi antara pilihan pengguna di negara kita dan juga di luar negara. Adakah anda tahu apakah maksud Shokubutsu? Shokubutsu atau nama penuh jenamanya Shokubutsu Monogatari mempunyai makna kisah tumbuhan, di mana Shokubutsu membawa makna tumbuhan dan Monogatari membawa makna kisah. Nama itu digunakan kerana Shokubutsu merupakan jenama sabun mandian pertama di Jepun yang dibuat dengan menggunakan 100% bahan organik tumbuhan. Nombor 8, Kao. Sebuah syarikat yang sudah lama bertapak di Malaysia. Kini Kao merupakan sebuah syarikat yang mengeluarkan banyak produk untuk kegunaan tempatan. Jenama Kao pernah menjadi fenomena di Malaysia di mana rata-rata orang sering mengungkapkan ungkapan berikut, nama Kao yang digunakan mempunyai makna wajah. Oleh sebab itulah sebagai sebuah syarikat, Kao menggunakan logo bulan yang mempunyai wajah padanya sebagai simbol syarikat mereka. Nombor 7, Keijo. Keijo bukanlah satu istilah asal Jepun, tetapi sebenarnya adalah nama kepada keluarga pengasas syarikat ini yang diubah suai agar lebih komersial, iaitu Casio. 4 adik-beradik keluarga Casio iaitu Tadao, Toshio, Kazuo dan Yukio menubuhkan Keijo Computer pada tahun 1957 selepas kejayaan mereka membangunkan kalkulator elektrik pertama dunia. Tak boleh bayangkan juga kalau mereka kekal guna nama asal keluarga mereka iaitu Casio G-Shock. Oleh sebab itu mereka menukarkannya kepada Keijo. Nombor 6, Canon. Syarikat kamera dan mesin percetakan ini pada awalnya mengeluarkan nama ini bagi melabelkan prototipe kamera 35mm bernama Quanon keluaran mereka pada tahun 1934. Nama ini diambil daripada nama lain salah seorang dewi terkenal ajaran Buddha iaitu Guanyin yang lebih dikenali dalam masyarakat Jepun sebagai Canon. Ejaan nama Canon diubah dan diringkaskan bagi memudahkan ejaan dan sebutannya iaitu ditulis dan disebut sebagai Canon ketika didaftarkan pada tahun 1969. Nombor 5, Shoei. Nama jenama topi keledar terkenal ini tidak mempunyai sebarang makna pun. Sebaliknya hanyalah gabungan dua istilah berbeza. Ketika Shoei ditubuhkan, dinasti Showa sedang memerintah Jepun sekitar tahun 1959. Jadi mereka mengambil suku kata Sho dan digabungkan dengan nama pengasas mereka Aitaro Kamata atau A, yang menghasilkan nama Shoei. Kini jenama Shoei ini amat diminati oleh kalangan mat motor di luar sana. Nombor 4, Mizuno. Nama produk sukan terkenal Mizuno menjadi antara buruan mereka yang gemar berlari dan bermain badminton. Dari bahasanya, Mizuno membawa makna lapangan yang berair. Selain menjadi label jenama sukan, ia juga terdapat sebuah tempat yang dinamakan dengan nama sama di Jepun. Bagaimanapun, jenama ini namanya diambil sempena nama keluarga pengasas syarikatnya iaitu adik-beradik Rihachi dan Rizo Mizuno. Pada awalnya mereka memulakan Mizuno Brothers di Osaka, Jepun. Mereka memfokuskan barangan runcit dan penjualan peralatan baseball sebelum mula menghasilkan sendiri barangan sukan pada tahun 1907. Nombor 3, Uniqlo. Nama Uniqlo yang kini terkenal sebagai syarikat gergasi produk tekstil di Asia, sebenarnya sudah lama bermula sejak tahun 1949, dibuka dengan nama Ogori Shoji oleh ayahnya menjual pakaian lelaki. Anaknya Tadashi Yanai akhirnya mewarisi perniagaan ayahnya. Yanai memperkembangkan perniagaan ayahnya, membuka sebuah cawangan baru di Hiroshima dengan nama Unique Clothing Warehouse. Yanai cuba mendaftarkan nama perniagaannya sebagai Uniqlo, namun kesilapan semasa pendaftaran menukarkan nama syarikatnya kepada Uniqlo. Nombor 2, Tamiya.
Percaya tak jika kami katakan syarikat kit model permainan Tamiya sebenarnya bermula pada tahun 1946 sebagai sebuah syarikat pemproses kayu oleh seorang ahli perniagaan bernama Tamiya Shoji. Lebihan kayu yang disimpan akhirnya dijadikan model-model oleh tukang kayu di sana. Selepas penutupan kilang memproses kayu itu pada tahun 1953, Tamiya mula menggunakan kemahiran pekerjanya dalam menghasilkan model. Membangunkan model berasaskan kayu, mereka akhirnya memilih untuk menjadikan plastik sebagai asas kit model mereka pada tahun 1960. Mereka mengeluarkan model kapal perang Jepun Yamato sebagai model pertama. Nombor 1. Yonex. Yonex bermula sebagai sebuah syarikat pertukangan kayu dengan nama Yoneyama Company dan diambil sempena nama Minoru Yoneyama iaitu merupakan pengasas mereka. Mereka memfokuskan kepada penghasilan peralatan memancing sebelum mula diminta menghasilkan raket kayu sebagai kontraktor pengeluar rasmi, tetapi menggunakan jenama pihak lain iaitu Sanbata. Selepas Sanbata bankrupt, Yoneyama meneruskan cabang baru itu dengan penubuhan Yoneyama Sports Company iaitu mengeluarkan produk sukan sebagai perniagaan utama.